Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiya billahi rabbil islam bidina wa sayyidina Muhammad nabiyya rasulah. Allahumma haqqan haqqa wazurna ishtibah wa alan batilan batila wazurna ijtinabah. Allahumma la yarfa' min qabli la tashfa' wa min qabli la tadma' wa min qabli la tajabulah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang berbahagia Datin Jamnah Elaine Intan Tidros, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tamisan, yang berbahagia juga guru-guru penolong kanan, Ketua Panitia Pendidikan Agama Islam, seterusnya guru-guru dan ustaz-ustazah, ustaz-ustaz sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan dengan daripada ayat surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa ila akhir ayat. Okey, ni ayat-ayat lah saya pendekkan. Yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang yang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kami kepada beban yang berat sebagaimana engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami mikulnya. Berilah kemaafan kepada kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Sidang hadirin hadirat dan penonton-penonton sekalian, rasa macam kat studio TV pula. Okay. Penonton-penonton sekalian, jadi sebenarnya sejak hari ini kita telah dikejutkan dengan kehadiran wabak COVID-19 atau coronavirus yang mana telah mengakibatkan kehilangan nyawa hampir beratus ribu, hampir setengah juta, lebih setengah juta kita fahamkan. Malah telah melumpuhkan banyak benda dari segi ekonominya, sosialnya, pelancongan dan sebagainya lah. Dan yang mana kita tahu perkara-perkara ini juga telah menjejaskan semua negara-negara yang ada di dunia ini. Jadi bukan itu yang saya ingin bincangkan di sini kerana saya bukanlah pakar ataupun arif tentang hal ini. Namun demikian tidaklah bermaksud saya juga adalah pakar dan arif tentang hal yang akan saya bincangkan. Saya lebih suka kepada dianggap sebagai ini adalah satu perkongsian untuk kita kongsi bersama-sama. Okey, untuk menjadi manfaat kita bersama dunia akhirat insya-Allah. Jadi dahulu masa wabak, dulu sebelum wabak lah. Okay, sebelum wabak ni kita dikatakan kita ni bebas melakukan rutin kita, bebas bergerak sana sini dan sebagainya. Di mana anak-anak ke sekolah, ibu bapa lepas anak pergi kerja, ada yang pergi pasar, yang tak kerja, yang melakukan rutin harian lah. Kalau hari cuti ada yang pergi berjoging, ada yang pergi membeli belah dan sebagainya, ada yang berniaga daripada sekecil-kecil gerai sampailah ke sebesar-besar gedung dan sebagainya. Okey, mereka ada juga yang masa tu kita juga bebas melakukan ibadah-ibadah seperti kita bebaslah nak solat berjemaah, nak solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak secara berjemaah. Okey, mengikut imam. Okey, apa ada yang tak miss pun, yang tak tanpa ketinggalan takbir pertama dari imam dan kesimpulannya, semuanya dengan rutin amalan masing-masing bebas melakukannya. Namun keadaan ini berubah bila sejak kita dikuatkuasakan perintah kawalan pergerakan sejak 18 Mac lalu, di mana pergerakan kita dikawal demi memutuskan rangkaian COVID-19. Sekolah, masjid, tempat-tempat ibadah ditutup. Tak ada lagi solat jemaah. Malah solat Jumaat pun rasanya kita dah 5 kali dah. Kami orang lelaki dah 5 kali tak solat Jumaat. Rindu nak solat Jumaat. Dah tak ada dah solat Jumaat. Dan tak ada solat Jumaat dilakukan ke masjid. Solat Jumaat ada, tapi buat kat rumah lah. Kat masjid dah tak ada dah. Termasuklah yang lain-lain, anak-anak tak lagi berada di sekolah. Dan saat ini semuanya berada di rumah. Yang berada di rumah tu mungkin alhamdulillah yang bersama dengan keluarga dan anak-anak tercinta, alhamdulillah. Ada yang juga yang lagi setia, mungkin ada yang bersorangan. Ada yang bersama dengan, ada yang mungkin juga ada yang tersangkut di mana-mana. Dan ada juga yang kena bertugas. Mereka ini adalah frontliner yang kita katakan barisan hadapan. Mereka yang terdiri pada semualah, yang jururawatnya, doktornya, polis dan sebagainya. Okey. Persoalannya sekarang, adakah ini balasan ke atas dosa-dosa kita yang lalu? Okey, mungkin sebelum ni kita jarang pergi masjid. Ada setengah-setengah kita jarang pergi masjid. Mungkin terbuka azam lepas ni nak pergi masjid. Okey,
Mungkin sebelum kita tak pernah nak upgrade pun ilmu-ilmu kita. Mungkin sekadar kita cukuplah kita tahu solat je cukup. Mungkin depan ni ataupun kita tahu surah-surah tertentu ataupun kita tahu ilmu-ilmu tertentu, mungkin depan kita nak upgrade. Yalah, tak ada apa nak buat kat rumah. Kita berumah kan. Jadi kita mula kita buka kitab-kitab, kita buka buku-buku, kita rujuk dengan kawan-kawan yang arif, yang pandai, kita Google apa semua. Tapi jangan Google ya. Google hendak kita berguru. Kita Google kita sebagai rujukan je. Kita rujuk apa semua, kita berguru dan kita tanya orang lebih tahu. Maksudnya kita nak mendalami ilmu-ilmu kita yang mungkin dah lama, mungkin dah terlama tak meninggalkan Al-Quran. Yang Al-Quran tu semakin jauh daripada kita. Kita dah tinggal Quran lama. Quran ni macam, kata orang macam girlfriend. Kalau kita macam orang kita sayang, kalau kita lama tak call dia, lama tak WhatsApp dia, lama-lama dia merajuk, dia tinggal dia belah kan. And you with your life, I with my life. Dia tinggal dia. Quran tu macam tu, tuan-tuan. Kalau kita lama tak baca Quran, lama-lama lidah kita, kalau dulu pandai baca Quran, lama kita keluh. Bila kita jauh daripada Al-Quran, akan menegang kita, tiada seri dalam hati kita, tiada cahaya dalam hidup kita, tiada cahaya yang bersinar dalam rumah kita. Maka, kita hendaklah mengamalkan bacaan Al-Quran. Dan Alhamdulillah, dengan adanya PKP ini, mungkinlah antara kita ada yang mengamalkan bacaan Al-Quran. Okey? Al-Quran, bacalah Quran walaupun macam mana pun, terangkat-rangkap macam mana pun, insya-Allah besar ganjaran, insya-Allah. Okey. Mari kita sama-sama memanfaatkan ilmu-ilmu seperti yang selama ni kita tertinggal dan kita terlupa, kita manfaatkan sama-sama, insya-Allah. Dalam surah Al-Ankabut ada mengatakan bahawa ahasiban nasi an yutrakun an yaqulu amanna wa hum la yuftahun. La yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Hakikatnya kita patut bersyukur kepada Allah sebab di sebalik musibah wabak ada kebaikan yang Allah berikan tanpa kita sedar. Banyak sebenarnya tanpa kita sedar. Antaranya ialah membentuk semula institusi keluarga yang semakin goyah, terutama yang punya anak-anak yang masih kecil dan sedang membesar. Maka inilah masanya, okay, untuk mengenal perangai dan ragam anak-anak lebih dekat lagi. Kan? Yang mana Nabilah tahu, dah duduk lama, tahu perangai anak. Selama ni, diorang dah tak boleh berlakon dah. Seminggu boleh berlakon, 2 minggu boleh berlakon baik. 3 minggu nampak dah semua. Nampak dah perangai anak kita masing-masing. Pada yang masih ada ibu bapa dan kesempatan pulang ke kampung, inilah masa. Yang mana dah balik kampung tu, inilah masanya. Ya, nak berbakti kepada ibu bapa. All out. All out. Sepenuh hati berbakti kepada ibu bapa. Lebih-lebih lagi mak ayah yang sudah uzur dan sudah tua. Okay? Mereka ni masa tak lama dah. Kalau ada peluang, ada masa, maka kata orang, all out lah. Sepenuh hati dah, jagalah mak bapak. Jangan berkira nak jaga mak bapak. Jangan berkira kau lah jaga, asyik aku je. Jangan berkira. Jagalah mak ayah kamu. Okay? Jagalah mak ayah sebelum kita kehilangan. Okay? Saya sendiri pun baru-baru ni kehilangan ibu yang sayang. Namun Alhamdulillah Allah berikan saya kesempatan, kami adik-beradik untuk menjaganya sehinggalah ibu mengembuskan nafas terakhir. Hinggalah jenazah ibu sebut dikebumikan. Okey. Alhamdulillah lah. Saya puas juga jaga. Tapi itulah, terasa sangatlah keinginan. Sebab dalam keluarga tu kira, ya anak-anak alas ni biasa memang manja sikit dengan mak kan. Itulah. Tapi nasihat saya sebenarnya, peliharalah ibu bapa. Okey, yang masih ada mak, yang masih ada ayah, pelihara mereka, jaga mereka, jaga hati mereka, jangan berkira. Jaga je. Okey? Jaga. Okey? Setiap hari sebelum pulang ke, sebelum mak bapak tidur ke, minta maaf. Dia mak bapak pelik pun, mak minta maaf mak. Kalau ada hari ni ada salah dengan mak ke, ada salah dengan ayah ke, minta maaf kalau ada salah silap. Ya? Okay, minta maaf. Kita tak tahu apa yang berlaku esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah tiba, pasti kita rindu suasana bulan yang mulia ini. Antara ialah tarawih. Jika sebelum ni kita lakukan tarawih di masjid, okay, cara berjemaah, maka PKP ni dirikanlah di rumah. Okay, dirikan di rumah secara berjemaah. Suami kena ada peranan dia. Okay, permudahkan, bacalah surah-surah yang mampu, apa tu, permudahkan insya-Allah. Okay, kalau tak boleh baca surah, baca Fatihah pun tak besar. Okay, kena tahu, belajarlah cara-cara melakukan solat tarawih, ambil yang mudah insya-Allah. Tak perlu susah-susahkan. Kalau kita mindset susah, maka susahlah dia. Kalau senang, insya-Allah Allah bukakan hati untuk mudahkan jalan kita. Dan ajarlah anak-anak yang dah besar ke apa, kadang-kadang boleh juga switch, kadang-kadang jadi imam, jadi gila-gila dengan ayah yang jadi imam.
Kalau kat rumah tak ada suami, katakan suami bekerja lah, suami jadi frontliner ke apa kan, suami askar ke suami polis ke bertugas, maka ibu boleh juga jadi imam kalau anak dia masih kecil, anak dia yang, kalau anak lelaki, anak lelaki kecil lagi kan, tak tahu apa-apa, boleh jadi imam untuk anak lain, tak usah ajar anak-anak tu. Okay, insyaAllah boleh. Bersyukurlah kerana kesyukuran adalah antara tinggi dalam hidup. Surah An-Nahl ada menyatakan dengan maksudnya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satu pun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Syukur dengan banyak perkara sebenarnya. Bila kita kena bersyukur, kita kena ingat. Okay? Sebab apa? Tak ada apa pun satu ni adalah milik kita. Semuanya milik Allah. Semua milik Allah. Okay? Tak ada apa pun milik kita. Semuanya milik Allah. Kita ni pinjam je. Kita pinjam. Harta kita, pangkat kita, tubuh badan kita, keluarga kita, semuanya pinjaman. Tak ada apa pun milik Allah. Okay. Bersyukur ni antaranya ada 3 jenis syukur. Yang pertama sekali adalah bersyukur dengan lidah. Perbanyakkan zikir, bertahmid, alhamdulillah dan sebagainya. Syukur yang kedua adalah dengan hati, mengakui dengan sepenuh hati yang dilingkari keimanan bahawa segala yang ada pada kita adalah hadiah pemberian dari Allah. Allah yang menggerakkan hati kita, okay? Allah yang menggerakkan hati kita untuk membantu diri kita. Maaf, Allah yang menggerakkan hati seseorang untuk membantu, menolong kita sebenarnya. Sebenarnya kita jangan rasa takabur. Sebenarnya ini adalah hasil usaha saya, ini adalah hasil kepandaian saya, ini adalah hasil pengaruh saya, kekuatan. Bukan. Sebenarnya kalau kita susah, kita pun jangan tak boleh agungkan orang sangat. Oh dia ni banyak. Kita boleh puji orang, kita boleh memuji orang tu, maksudnya kita mengenang jasa dia boleh. Tapi jangan mengagungkan dia sampai kita lupa pada Allah. Contoh kalau tak ada dia ni, matilah aku tak hidup. Tak, bukan itu. Sebenarnya kita bersyukur pada Allah kerana ya Allah, aku syukur ya Allah telah hantarkan orang-orang yang baik untuk menolong aku. Allah gerakkan hati orang ni. Kadang kita tak ada duit nak makan. Contohlah, budak ni tak ada duit nak pergi belanja sekolah, nak makan tak ada duit nak belanja sekolah. Tiba-tiba dia nak minta orang segan. Tiba-tiba Allah gerakkan hati salah seorang kawan dia ni untuk pergi kerana nampak dia. Susahlah kawan aku, nampak kawan dia susah. Dia akan datang, dia akan bertanya, kawan akan bertanya, kenapa kau tak makan, kau tak ada duit. Lalu Allah gerakkan hati dia untuk mengulurkan bantuan kepada yang susah tu. Ni ambillah duit belanja aku. Ya ke? Aku pinjam, tak apa halal. Contoh. Kalau Allah tak gerakkan hati, kita minta tolong macam mana pun, dia takkan dapat. Contohlah, kita tahu, walaupun dengan mak ayah kita sendiri, walaupun dengan wife ke, dengan suami ke, kalau kita minta macam mana pun, kalau Allah tak gerakkan hati dia untuk terima permintaan kita, tak dapat. Kena ingat tu. Okay? Sebenarnya Allah yang gerakkan hati orang lain dan menggerakkan hati kita untuk membantu orang lain dan menggerakkan hati orang lain untuk membantu kita. Itu kita ingat sampai bila. Maksudnya, kita berdoa kepada Allah supaya Allah gerakkan hati kita untuk sentiasa membantu orang. Ada jalan untuk bersedekah, ada jalan untuk membantu orang, ada jalan kalau ada hutang, ada jalan untuk membayar hutang dan sebagainya. Ada jalan untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Okay. Dan seterusnya ialah syukur dengan anggota ataupun perbuatan. Menggunakan anggota dan tubuh badan kita di jalan yang diridai Allah seperti bersedekah, sama ada dengan harta yang kita sumbangkan atau tenaga kepada kita yang ada kita gunakan untuk melakukan kebaikan di jalan Allah, insya-Allah. Seperti mencari rezeki, mencegah amal ma'ruf, mencegah kemungkaran, mencari rezeki yang halal dan beribadah kepada Allah. Dan kesimpulan saya daripada apa yang saya sampaikan pada hari ini, insya-Allah, yang pertama sekali, setiap apa yang Allah timpakan pada hamba-Nya pasti dari apa yang mampu dipikul oleh hamba-Nya. Okay. Hidup jangan mudah berputus asa dan sentiasa bersangka baik pada Allah dan sentiasa bersangka baik pada manusia. Sangka baik pada Allah pun penting juga. Kadang-kadang kita ni bila kita ditimpa bencana ke apa, ya Allah apalah dosa aku, kenapa tak ambil je, contohlah kita berputus asa dengan rahmat Allah. Kita rasa macam ya Allah kenapa kau ambil, kenapa kau ni, kenapa, jangan. Ada benda kecil je, Allah hujan pula, kita dah bersangka tak baik dengan Allah. Jadi kita bersangka baik dengan Allah. Allah turun walaupun kita rasa macam beratnya dugaan, tapi kita rasa macam dugaan tu bila semakin berat dugaan tu, kita rasa itu maksudnya Allah sayang kat kita. Allah sayang kat kita sebenarnya. Dugaan tu makin berat, itulah tanda Allah sayang kita. Allah nak uji kita. Bila Allah sayang kita, Allah uji kita. Bila Allah sayang kita, Allah turunkan penyakit kat kita.
istighfarah. Maksudnya bukannya saja balasan, mungkin juga balasan, tapi mungkin juga sebagai tanda sayang Allah kepada kita. Allah sayang kita supaya bertabah dengan ujian yang diberi. Supaya kita selalu berzikir, dekat diri dengan dia, kita berdoa dengan dia. Kerana kita ni lama tak berdoa dengan Allah ni. Kita asyik doa dekat Facebook dia kan. Kita doa dengan Allah. Ya Allah, aku ni dah banyak sangat tinggal dengan apa yang tinggalkan kau ya Allah. Jadi kita berdoalah kepada Allah. Dengan penyakit itu kita dapat musibah ke apa, kita doa kepada Allah. Maksudnya itulah tanda Allah SWT. Daripada kita tak sakit langsung, kita lupa kadang kekayaan ini juga adalah satu dugaan. Kesenangan itu juga adalah satu ujian. Kita tak sedar. Kita duit banyak, kita lupa. Bila duit banyak kadang kita lupa. Bila kita ada harta banyak, kita lupa. Kita tak boleh kita bongkak. Bila kita pangkat tertinggi kadang kita lupa. Kan? Kita lupa. Bila kita lupa pada perintah Allah. Mungkin kita ingat pada Allah, tapi kita lupa pula hak kita dengan manusia yang lain. Itu kita ingat itu, insyaAllah. Dan yang akhir sekali, segala apa yang kita milik ni sebenarnya tak satu pun milik kita. Contoh mana saya katakan tadilah, semuanya adalah milik Allah. Kita ni pinjam je. Allah rencanakan hidup kita. Janganlah kita sombong dan takabur di muka bumi ini, kerana bila masa Allah boleh tariknya dari hidup kita. Bila masa. Dan akhir sekali dari kata saya, sentiasa bermuhasabah diri dan kenangkan dosa-dosa kita. Sentiasa bertaubat kepada Allah. Okey? InsyaAllah malam ni boleh ikut lepas tahajud tu buatlah solat taubat. Usalli sunnat at-taubati ra'ataini lillahi ta'ala. Boleh buat 2 rakaat. Lepas tu sambung lagi 2 rakaat, sampai berapa yang mampulah. Kalau tak mampu buat 2 rakaat je. Okey, usalli sunnat at-taubati ra'ataini lillahi ta'ala. Adaan lillahi ta'ala. Angkat takbir dan Allahu Akbar, Fatihah, lepas tu bacalah surah apa-apa, Al-Kafirun boleh, Ayatul Kursi boleh. Lepas tu rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas. Lepas tu di sujud terakhir sebelum salam tu, sujud terakhir sebelum kita bangun tahiyat akhir tu, kan, bacalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacalah 40 kali dalam sujud tu. Kemudian bangun, baca tahiyat dan kemudian salam dan berdoalah. Mohon keampunan kepada Allah. InsyaAllah kita ni kita semua taubat dan diperkenankan supaya hati kita kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosa kita. Tidak mengulangi dosa-dosa kita dengan Allah dan tidak mengulangi dosa-dosa kita dengan manusia. Lepas tu kalau boleh esok carilah jalan. Cari orang-orang yang pernah kita buat salah, kita minta maaf. Kalau kita ada hutang, kita settlekan hutang. Kalau kita ada apa-apa buat kelakuan buruk, kita minta maaf dengan dia, insyaAllah. Okay, dan saya pun alang-alang dah cakap ni, saya mohon kesempatan, mohon kemaafan lah jika ada salah silap saya, lidah saya yang berkata, tangan saya, kaki saya yang bergerak, ataupun pemikiran saya yang memikirkan, ataupun hati saya yang terdetik, sama ada disedari oleh tuan-tuan ataupun puan-puan semua, saya mohon maaf. Dan saya juga tak adil lah jika saya saja minta maaf. Itu dengan seadilnya saya memaafkan segala dosa-dosa tuan-tuan dan perempuan terhadap saya. Okay, dari segi apa jua bentuk dosanya yang saya sedar, yang saya dengar ataupun tidak dengar, yang sedar atau tidak sedar, saya maafkan dari dulu, sekarang dan selamanya, insyaAllah. Allah. Dan sekian dari saya sekian sedikit tazkirah, semoga bermanfaat untuk semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program Ihya Ramadan Sekolah Kebangsaan Taman Ihsan bagi tahun 2020. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada